Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Cikgu Sani bin Ahmad. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sesi sidang video kita bagi mata pelajaran sains. Dan insya-Allah hari ini kita akan tengok satu tajuk baru. Okey, tajuk baru yang di bawah tajuk pengukuran. Okey, pengukuran. So, kita mulakan dengan sesi dialog antara seorang ayah dengan anak. Okey. Anak dia bertanya, "Ayah, mengapakah sangkar ini mempunyai saiz yang pelbagai?" Okey. Ayah dia kata, "Sangkar yang besar ini boleh mengisi lebih banyak ikan." Patutlah bilangan ikan di dalam sangkar yang kecil ini tidak banyak. Ini adalah pengukuran lah. Maksud dia kadang-kadang pengukuran ni kita mengguna dalam kehidupan kita seharian. Cuma antara kita sedar ataupun tak sedar lah. Contohnya kalau mak kita nak isi lauk kan, ataupun makanan kan, nanti mak kita akan pilih satu bekas yang bersesuaian dengan kuantiti jumlah makanan tu lah. Selalunya akan ambil yang saiz bersesuaian. Maksudnya saiz yang bersesuaian ni, mak kita tak akan ambil satu bekas yang kecil untuk memuatkan makanan yang banyak. Contoh satu makanan yang banyak nak muat dalam bekas yang kecil, sudah tentu tak boleh. Ataupun mak kita tak akan ambil bekas yang terlalu besar untuk makanan yang sedikit. Contohnya sambal sikit saja kan, mungkin dalam 3-4 sudu, tapi bekasnya sebesar ni. Jadi itu adalah sangat tidak bersesuaian lah. Dan itulah yang dikatakan sebagai pengukuran. Kita menganggap, kita tengok ini besar ni untuk isi jumlah sebesar ini, menggunakan saiz sebesar ini dan sebagainya lah. Itu dari segi pengukuran yang orang kata tanpa pengiraan. Tapi ada yang pengukuran yang kita terpaksa kira, okey, supaya orang kata kita tahu saiz dia yang sebenar. Jadi kita dapat muatkan dia tu dengan orang kata betul-betul mengikut saiz dia yang sepatutnya lah. Alright. Macam contoh mungkin sangkar ikan ni dia diukur. Okey, dia diukur. Mungkin dari segi pengiraan dia menggunakan, selalunya orang menggunakan ukuran kaki 4 kaki kali 5 ke 6 kali 5 kaki ke, macam itulah. Ataupun ada juga yang menggunakan meter. Okey, selalu kebanyakan ni menggunakan istilah kaki ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil feet. Okey, ukuran kaki. Dan ukuran ni penting lah. Ukuran ni penting. Dalam kehidupan kita ni, ukuran ni sangat penting. So, contoh kita tengok lagi. Perbualan seorang anak dengan ayah. "Wah, besarnya padang bola ini berbanding padang bola di sekolah saya." Okey, besarnya sesuatu kawasan atau permukaan dipanggil luas. Okey, besar ataupun orang kata besar lah sesuatu kawasan ataupun permukaan kita panggil luas. Contohnya meja. Okey, meja kita tu panjang petak tu kita panggil luas. Luas meja saya. Okey, luas lantai. Alright, luas padang, luas sawah. Dia ada ukuran dia ni daripada orang kata dari kecil, sekecil-kecilnya sehingga ukuran sebesar-besarnya. Contohnya kalau ukuran yang kecil, contohnya buku, kita pakai sentimeter persegi, cm. Okey, kita mengukur menggunakan cm. Kita menggunakan pembaris cm tu yang awak ada tu, pembaris pendek tu, itu adalah pembaris cm. Ukuran dia cm dan juga dia ada mm jugalah. Okey, tapi awak belajar ni adalah cm. Okey, cumanya dia ada nama istilah belakang ni, nama persegi. Okey, bila luas dia dinamakan sebagai persegi. Maksudnya depan tu apa dia, ukuran apa? Kalau kecil sentimeter persegi ataupun ditulis sebagai cm2. cm2. Sebab apa nanti kita tengok kenapa dia dipanggil persegi. Okey, dia dipanggil persegi ni disebabkan kita melakukan pengiraan kepada luas tersebut, iaitu ukuran panjang kali lebar. Nanti kita akan tengok.
Begitu juga dengan tika. Okey, tika kita tak pakai sentimeter. Sebab kalau macam buku boleh. Sebab buku kecil. Kalau tika besar. Jadi kalau kita nak pakai sentimeter, pembaris sentimeter yang 15 sentimeter tu awak jenuh nak kira lagi. Jadi kita terpaksa pakai meter. Meter ni pembaris yang kuning kat sekolah tu yang panjang tu. Itu adalah pembaris meter. 1 meter. Dia 1 meter lebih kurang macam tu lah. 1 meter. Dan dia disebut sebagai meter persegi. Sama macam yang atas, meter persegi, disebabkan kita kira luas dia, panjang kali lebar. Okey, jadi dipanggil meter persegi. Dan kalau bagi satu kawasan yang sangat besar, contohnya negeri ke negara ke dan sebagainya, dipanggil kilometer persegi. Kilometer persegi maksud dia kiraan luas dia. Cuma kalau macam untuk luas negeri dan sebagainya, dia bukanlah satu ukuran yang kita boleh kira sebagai panjang kali lebar. Nanti kita akan tengok. Ni, okey. Ini adalah mengukur luas permukaan sekata. Okey, macam buku, benda yang ada bentuk yang macam ni. Okey, yang macam ni. Ini kita boleh terus kira dia, iaitu dengan mengira dia punya panjang, ini panjang, okey, panjang, meninggi dan lebar. Tapi kalau kita pusing sini, samalah. Okey, panjang dan lebar. Dia tak kisah kita pusing sini ke, bergantung kepada gambar lah. Kalau gambar dia macam ni, kita akan kira sini panjang kali lebar. Kalau gambar dia macam ni, kita akan kira panjang kali lebar. Tapi jawapan dia tetap sama. Okey, so kita tengok sini. Bila kita kira dia macam ni, kita kira dia, maksudnya kita ukur dia. Okey, kita ukur untuk mendapatkan luas keseluruhan kawasan ini, maka dia mestilah diletakkan sebagai persegi, iaitu 2. Angka 2 di belakang. So, kalau kita hanya mengukur, contohnya kita mengukur macam ni. Dari hujung sini, kita ukur hujung sini. 3 cm. 3 cm ni kita panggil 3 cm. Kita tak sebut persegi. Sebab kita hanya mengukur daripada sini ke sini. Ataupun kita mengukur tinggi daripada sini hingga ke hujung sini, kita hanya panggil dia sebagai, contohnya ukuran ni kita ukur dengan pembaris 2 cm sahaja. Baik. Macam mana dapat persegi? Yang dikatakan persegi apabila kita mendarab panjang kali lebar. Ini kita belajar secara asas dulu, nanti kita akan belajar pengiraan dia. So, panjang kali lebar maksudnya panjang ni berapa? 2 didarabkan dengan lebar. Lebar iaitu 3. So, panjang kali lebar kita akan dapat 3 kali 2 bersama dengan 6 cm 2. Okey, 6 cm 2. Okey, kita tengok ada pointer tak? Okey, pen. Ini, okey. Kita darabkan 2 kali 3. Cikgu tak letak stylus, tak apalah. Jadi kita akan dapat 6 cm 2. Macam tu jawapan dia. Lebih kurang abaikan tulisan cikgu sebab cikgu tulis pakai mouse. Okey. Jadi 2 didarabkan dengan 3 sama dengan 6 cm 2. Tapi kalau kita ukur ni saja, dia tak ada 2 kat atas ni. Kat atas ni tak ada 2. Kosong. Kita tak tulis kosong lah. Maksudnya tak ada apa-apa kat situ. Tapi kalau kita darabkan dia, yang ni didarabkan dengan ni, maka kita akan dapat 6 cm 2. Okey. So, kita tengok kat sini pula. Kita boleh mengukur, okey? Kita boleh mengukur menggunakan kertas petak saiz kertas petak bersaiz 1 cm. Kertas petak bersaiz 1 cm. Contohnya kita ada buku matematik kan. Buku matematik tu dia ada kotak-kotak kan. Kalau awak ukur dia, kotak dia, dia punya lebar dia adalah 1 cm. Dia punya tinggi pun 1 cm. Jadi, berapakah luas untuk yang ni? 1 cm, 1 cm. Jadi, kita kira dia 1 kali 1 cm
jawapan dia 1 cm. Jangan jawab 2 pula. Dia kalau 1 kali 2 baru 2. Ataupun 2 kali 1, 2. Tapi kalau 1 kali 1, jawapan dia 1. Cuma bezanya apabila dia didarabkan, ni didarabkan, 1 dengan sini, kita darab dia. Okey, maka kita kena letak dia cm2. Apa maksud cm2? cm2 maksud dia luas. Luas. cm2. Okey, itu maksud dia. So, luas permukaan yang ni. Okey, sekarang kita tengok. Ada kotak yang bersaiz satu kotak ni, lebar dia 1 cm kali dengan 1 cm. Jadi, satu petak ni bersaiz 1 meter persegi. So, kalau kita susun kat sini 6, 1, 2, 3, 4, 5 dan masuk sini 6, dia akan jadi 6 cm2. Sebab apa? Sebab satu kotak dia bersamaan dengan 1 meter persegi. 1 meter, bukan 1 meter, 1 cm persegi. Jadi bila tambah dengan 2 cm persegi. Tambah dengan 3 cm persegi. Tambah 4 cm persegi. Tambah 5 cm persegi. Dan kalau kita masuk 6, sama dengan 6 cm persegi. Faham sekat tu kalau tak faham tak apa, tengok balik video ni 3-4 kali, awak akan faham lah. Okey, kena ingat apabila kita darab dia, sini darab dengan sini, mesti kita letak cm2. Itu kalau cm lah. Kalau kita menggunakan ukuran meter, contohnya pembaris meter tu kita ukur apa? Kita ukur luas lantai katakan, ataupun luas kapet di rumah kita. Maka dia punya ukuran adalah M2. Bukan M panjang macam tu, M biasa. Okey, M2. Macam tu. Yang kalau kita menggunakan pembaris pendek tu, sentimeter, dia cm2. Tapi kalau ukuran bagi jarak yang jauh, okey, jarak perjalanan yang jauh, kita panggil kilometer. K M 2 kilometer persegi. Ini kilometer persegi. Kalau kita hanya jarak daripada A ke B, contohnya daripada Johor ke Melaka, itu hanya kilometer. Contoh kita tengok di highway kan, mak ayah kita bawa kereta, kita selalu tengok, oh jarak ke Melaka lagi 10 kilometer, 20 kilometer. Itu hanya jarak daripada A ke tempat B. Tapi kalau kilometer, dia ukur luas tu. Contohnya luas negeri Johor. Dia akan ukur daripada sini, ukuran sini pergi JB Pusi sampai Kota Tinggi sampai sana, ukur semua sekali berapa dapat dia punya luas dia. Okey? Okey, jadi itu saja. Kita ulang sikit lagi lah supaya ingat. Okey, walaupun tajuk ni agak pendek, tapi sebenarnya dia agak sukar untuk awak faham lah kalau tak betul-betul. Okey, jadi ingat, untuk luas yang kecil kita menggunakan sentimeter, sentimeter persegi. Kalau sekiranya kita ukur, okey, yang ni, ini adalah lebar, ni adalah panjang. Bergantung keadaan image tu lah. Kalau kita pusing-pusing lah. Dan dia mestilah ditulis sebagai cm2. Ini pula, ni lebar, ni panjang. Okey. Dan ukurannya adalah meter persegi yang ditulis sebagai M2. M2. Dan ini luas kawasan ataupun luas negeri. Okey, luas negeri ni, maka kita tulis kilometer persegi ataupun km2. Okey, faham? Macam tu juga dengan permukaan sekata. Kalau kita nak ukur, boleh menggunakan kertas petak ataupun kertas graf. Kertas graf ni kita tak guna, tapi kalau untuk sekolah menengah, dia gunalah kertas graf. Kalau awak ada abang di sekolah menengah,
Mungkin dia tahulah. Contohnya kertas graf ni memang digunakan dalam mata pelajaran matematik. Dan sains pun menggunakan kertas graf jugalah untuk ukuran ni. Sebab kita belajar ini adalah sebenarnya subjek matematik. Tapi dia juga ada dalam sains. Ada dalam sains. Okey, ini berkaitan dengan kemahiran kita punya kemahiran untuk mengukur. Contohnya kalau kita buat eksperimen nanti, contohnya kita nak ukur luas daun dan sebagainya, maka ini asas yang perlu kita tahu. Contoh, cikgu pun belajar biologi di universiti. Biologi lagilah banyak pengiraan dia. Walaupun cikgu ambil biologi, tapi banyak pengiraan dia. Pengiraan. Contohnya bila kita buat semaian pokok, daun tu nanti semua kita kena ukur. Dia punya ukur batang, ketinggian batang, dia punya akumulatif, setiap minggu berapa dia punya nisbah kenaikan. Lepas tu daun kita ukur berapa lebar dia every week, berapa dia punya perubahan dan sebagainya. Itu semua menggunakan matematik lah. Dan memang bila melibatkan luas memang menggunakan formula panjang kali lebar macam ni lah untuk luas. Okey. Dan juga selepas ni kita akan tengok satu lagi tajuk juga yang berkaitan dengan matematik, iaitu isi padu. Isi padu kita akan tengok. Jadi itu ini untuk kiraan sekiranya kotak tu 1 kali 1 cm. 1 kali 1 cm ni kita tak pening sangat. Dia mudah. Kita dah tahu dah luas dia adalah 1 cm. Luas. Jadi kalau dia ada 10 kotak, dia 10 cm2. 100 kotak yang besar 1 kali 1 ni 100 cm2. 2 juta kotak 1 kali 1 cm ni 2 juta cm2. Senang. Very simple. Very simple, straight to the point. Okey, jadi itu saja kita punya sesi pembelajaran pada kali ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam next class dengan tajuk berkaitan dengan isi padu. Okey, cikgu harap kamu faham. Dan setelah selesai menonton video ni, jangan lupa tuliskan komen di bahagian bawah nama dan kelas supaya saya tahu yang kamu dah menonton video ini. Dan sekiranya ada persoalan, boleh saja komen di bahagian video ni dan insyaAllah saya akan cuba menjawabnya. Alright, jadi itu sahaja. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.